Zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hello, selamat tengah hari. Apa khabar semua? Salam penuh kasih sayang daripada saya, Sugita, dan juga Yana, dan juga salam 2 Ramadan. Cukup-cukup bersemangat Sugita pada hari ini. Awak macam bendera Kedah lah. Oh ya, betul. Tadi saya memberitahu rakan host kami yang saya ni sebagai jelapang padi. Saya suka ceria sangat-sangat. Okey, hari ini 2 Ramadan, bagaimana pengalaman berpuasa di hari pertama semalam? Kami harapkan semuanya baik-baik sahaja. Dan Sugi tahu tak? Saya sempatlah tanya kepada anak-anak buah saya, tanya mak bapaknya macam mana diorang berpuasa. Anak-anak buah saya barulah 5-6 tahun macam tu. Adakah drama tertentu yang berlaku dan sebagainya. Jadi beberapa dia orang cakap pergi sekolah semua okey, balik sekolah dah berbuka. Tapi saya kira ini adalah sebahagian daripada pengalaman. Kalau saya dulu pun Sugi macam tu juga. Separuh hari je. Separuh hari kalau kecil-kecil lagi tu. Dan macam yang Yana kongsikan, anak buah saya tak adalah dia puasa, tetapi semalam dia dah pergi ke sekolah, dia balik, dia dah makan kek tu. Lepas tu tiba-tiba, hey, I puasa. Alah, Puasa? Do you know what is puasa? Tahu tak apa tu puasa? No, my friends kat sekolah semua puasa. Saya pun agak terkejut. Wah, budak-budak 6 tahun dah mula melaksanakan ibadah puasa mereka. Rasanya ibu bapa nak berikan mereka peluang untuk mencuba. Betul. Dan itu sebenarnya yang penting, Sugi, untuk mendidik anak-anak muda kita, anak-anak kecil kita tentang apa itu ibadah puasa dan sebagainya, perlu bermula dari rumah. Jadi ibu bapa teruskan usaha anda. Saya pun bakal melalui itu beberapa tahun lagi. Ada masa lagi. Dan bercakap mengenai puasa ni, ramai juga yang mungkin akan membuat persiapan untuk membeli barangan keperluan, sebab ialah bukan setakat nak pergi bazar Ramadan nak membeli-beli untuk berbuka puasa, tetapi untuk menyiapkan makan untuk berbuka puasa, nak masak untuk sahur dan sebagainya. Kena juga ada bajet tertentu untuk kita membeli keperluan. Betul. Saya setuju bila Sugi bercakap tentang perancangan kewangan ni kan. Apatah lagi Sugi, adik-adik kita baru sahaja masuk ke sekolah semula. Sesi persekolahan telah pun bermula. Lepas tu terus masuk ke bulan Ramadan. Sebulan kemudian masuk ke bulan raya pula, Syawal. Jadi dari sudut perancangan kewangan untuk ibu bapa ni perlu sangat-sangat jitu supaya kita tidak susah di kemudian hari akibat terjerat dengan hutang. Betul, setuju sangat, dan itu juga adalah topik yang kami akan bawakan untuk anda pada hari ini. Tapi sebelum itu, apa kata kita saksikan kompilasi TikTok yang disediakan oleh rakan wartawan kami, Tasha. Sen 2 ni nak beli air. Senang sikit belajar. Berapa yang duit dalam tabung kotak kita ni? 10, 20. Mana cukup nak beli air? Oh, tak apa. Kan ada childless pay later. Student pun boleh apply. Jangan. Itu satu perangkap. Dengar ni dulu. Okey, kalau tak ada simpanan, dia akan ada masalah dulu. Masalah hutang. Bila dah tak ada simpanan, buat apa semua hutang. Kau ni bukan setakat kahwin, semua benda hutang. Beli laptop, beli handphone, beli apa, semua hutang. Beli perabot, beli IKEA, semua hutang. Bila hutang yang ada masalah lain lagi semua. Masalah rumah tangga, masalah kerja tak happy. Bila hutang macam ni, kerja tak happy, tak ada apa-apa. Cukup. Sentak. Tahu tak apa. Astaghfirullahalazim, duit gaji aku dah habis. Kak, ambil ni satu, Kak. Hei Kak, ambil tu satu tak apa. Jangan jadi 2, 3, 4, 5. Alamak, bahaya kan? Tembak lah bila Sugi cakap macam tu. Tapi kan Sugi, bila kita bercakap tentang membeli belah, keperluan, kehendak dan sebagainya kan, ada banyak outlet untuk kita sebenarnya membuat hutang baru. Contohnya bayar secara ansuran. Ataupun sale yang sangat-sangat besar diskaunnya. Ataupun ambil dulu, bayar kemudian. Dan macam-macam lagi benda yang membuatkan kita berfikir cakap,
okey ni kalau kita ambil dulu bayar kemudian nanti ada duit kita bayarlah. Tetapi hakikatnya perkara-perkara sebegini yang kita berbelanja tidak mengikut kemampuan diri, di mana mungkin kita tidak ada wang tersebut tetapi kita dah membuat komitmen terlebih dahulu. Dan di kemudian hari nanti mungkin duit itu tak masuk ke ataupun tak ada dalam akaun dan sebagainya, dah menjadi hutang dan beban untuk kita semua. Okey, dan mungkin dalam masa ketidaktentuan ekonomi global sekarang ini saya rasa bukan masa yang sesuai untuk kita menambah bebanan hutang kita. Jadi hari ini mungkin anda ada persoalan, anda nak ketahui bagaimana untuk kita merancang kewangan kita, anda boleh tujukan soalan anda di Facebook WHI, dan buat masa sekarang kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Sofa ni kena beli barulah. Wow, baru. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami dan saya suka sangat penonton WHI bersemangat untuk topik kita pada hari ini, iaitu jerat hutang tak perlu. Saya nak bacakan dahulu komen daripada Farhan, katanya jangan berhutang kalau nak hidup senang. Berbelanja ikut kemampuan, jangan belanja banyak ikut nafsu dan kawan. Nampak kawan beli barang mahal, jangan ikut dia. Setiap orang lain pendapatan dia, pentingkan keperluan berbanding kehendak. Wow, sebenarnya apa yang rakan kita Farhan ni cakap tu, dia dah merangkumi banyak aspek tu. Kehendak, keperluan, jangan terikut dengan orang, jangan beli di luar kemampuan dan sebagainya. Dan ini yang akan kita bincangkan pada hari ini bersama dengan dua orang tetamu, dua-duanya akan memberikan kita tips yang berguna insya-Allah untuk topik kita pada hari ini. Yang pertama sekali, Sugi, elok kita perkenalkan di sebelah saya Dr. Siti Aisyah Yahya yang merupakan pensyarah Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar Dr. Siti? Alhamdulillah baik. Masih lagi berpuasa. Alhamdulillah. Tak apa Doktor, kami akan ingatkan Doktor. Semasa dan di sebelah Dr. Siti Aisyah kita bersama dengan Dr. Adam Zubair selaku perunding kewangan kita yang saya pasti mempunyai pelbagai tips untuk dikongsikan bersama dengan anda. Semua sihat, InsyaAllah. Doktor? Alhamdulillah sihat. Alah, sejuk hati tengok doktor tersenyum macam tu kan. Okey, Sugi, baik, untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini. Di awal tadi kita ada war-warkan tentang timeline yang sedang berlaku di tahun 2024 ini, agak genting sebenarnya. Dan timeline tersebut adalah anak-anak kita masuk ke sesi persekolahan yang baru. Lepas itu masuk pula ke bulan Ramadan tak sampai beberapa hari kemudian. Dan sebulan selepas itu kita akan memasuki bulan Syawal, itu menyambut hari raya. Pastinya doktor berdua ini akan memerlukan perancangan kewangan yang jitu. Perancangan kewangan ataupun planning kewangan, pengurusan kewangan, apa lagi terma yang boleh kita gunakan kan untuk menceritakan tentang pentingnya dari sudut kewangan dalam sesebuah keluarga itu. Sebagai permulaannya, mungkin kita boleh tanya kepada Dr. Siti terlebih dahulu. Doktor, betapa pentingnya untuk ibu bapa khususnya dan juga pasangan suami isteri merencanakan dan merancang kewangan mereka dalam situasi-situasi seperti ini? Okey, sebagai suami isteri ialah kalau ada anak sekolah semua tu tentunya lah yang dah kahwin kiranya kan. So sebagai suami isteri ni sebelum ni saya dah ceritakan untuk slot yang sebelum ni, setiap tahun kita ada perancangan kita sendiri. Contohlah daripada bermula malam 1 bulan 1 tu kita jangan sibuk nak tengok apa bunga api lah apa semua kan. Tapi sebenarnya pada malam tu juga merupakan malam first untuk tahun 2024, kita dah tahu, dah acknowledge, dah tahu, orang kata dah aware, dah dah dapat kenal pasti apa duit yang kita akan nak guna, apa target-target perancangan yang kita nak guna. Dan seperti kita tahulah, kalau kita tengok tahun ni apabila kita masuk sekolah pun dekat dengan nak raya, bulan puasa, dengan ibu bapa sibuk dengan baju sekolah lepas sunat raya, dan mungkin nanti nak bagi anak upah kalau puasanya penuh kan. Macam Yana ada anak contohnya nak bagi upah sepenuh. So sebenarnya semuanya ada perancangan, dan di sebalik perancangan tersebut sebenarnya kita kena ada ilmu. Sebab itulah everything yang kita buat, apa-apa sajalah, bukan saja jerat hutang yang tak perlu, hatta jerat percintaan Dr. Adam kan. Jangan sampai saya nyanyi, Doktor. Jangan sampai nyanyi lagu jerat percintaan kan. So jerat hutang pun memang semuanya kita kena ada ilmu. So macam mana kita nak ada ilmu? So kita banyak contoh tiba-tiba promosi Dr. Adam kan, konsultan perundingan dan semua. Dan kita sekarang ni memang segala ilmu boleh klik di hujung jari saja. Cuma awaslah janganlah cari ilmu yang sesat pula kan. So segala ilmu di hujung jari,
free. So kita boleh cari bagaimana kita nak uruskan keuangan dengan betul. Bagaimana supaya kita tidak terjerumus masuk dalam hutang piutang yang kita pun tak tahu bila. So di situlah saya rasa untuk setakat ini. Baik. Yang penting ada ilmu tu. Jadi kita terus ke Dr. Adam. Ada Dr. Siti Aisyah mengungkitkan apa nama Dr. Adam. Dr. Adam, kita tahu mengenai perancangan kewangan. Kita mungkin ramai dalam kalangan mereka yang menonton sekarang ini setiap tahun memang dah ada table dia buat, Excel sheet dia buat, mungkin perancangan dan sebagainya. Tetapi bila dah berbelanja tu tidak seiring dengan pendapatan ataupun melebihi pendapatan mereka, apakah masalahnya sebenarnya Dr. Adam? Okey, terima kasih. Saya suka apa yang Dr. Aisyah tadi utarakan, iaitu benda yang paling penting adalah ilmu. Okey. Dan sekarang ni, zaman sekarang ni, semua ilmu kita boleh dapatkan hanya click of a button saja. Okey, dekat kita bawa smartphone kita. Dalam smartphone tu ada macam-macam ilmu yang kita boleh pelajari. Tapi kenapa masalah ni timbul? Sebab dalam masa yang sama, walaupun ilmu ada dalam phone kita ini, tapi benda-benda yang tak baik pun ada dalam phone kita juga. Betul tak? So sekarang ni social media, media sosial, kadang-kadang kalau kita tengok kawan-kawan kita ada beli baju baru, ada handbag baru, ada kereta baru, kita pun dia menimbulkan keinginan itu untuk kita nak juga benda-benda itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini cara kita membeli sesuatu barang itu dah berubah. Betul. Laju. Tak, itu saya cakap tadi tu, ada ambil dulu bayar, kemudian bayar ansuran. Apa lagi doktor? Betul. Macam-macam kreativiti kan syarikat-syarikat untuk menjual produk-produk mereka ini, walaupun daripada zaman-zaman dulu, zaman mak ayah saya, mungkin produk-produk ini produk-produk I would say kemahuan ataupun keinginan. Produk-produk yang kita mungkin beli 5 tahun sekali, tetapi disebabkan oleh teknologi, boleh ambil dulu bayar kemudian dan sebagainya, barang-barang ini kita mungkin boleh beli setiap tahun. Itu yang menjadi satu masalah yang mana saya yakin orang-orang ramai mesti cakna dengan peredaran zaman, di mana yes, betul, banyak ilmu dalam phone, tetapi dalam masa yang sama banyak juga kan kadang-kadang notification diskaun 20%, 50% kan, promosi raya dan sebagainya. Itu yang bahayalah. Baik. Kalau kita lihat dari sudut perniagaan memang bukan masalah. Itu evolusi bidang perniagaan, tetapi bagi mereka yang tidak ada self control tu menjadi masalah. Saya suka bila saya cakap pasal self control. Bila kita bincangkan topik kewangan ni kan, mustahil kita tak bincang ataupun kita tak sentuh pasal kemahuan dan kehendak ni. Okey, kemahuan, kehendak, keperluan, apa sebenarnya cara yang terbaik untuk kita mengenal pasti yang mana satu sebenarnya betul-betul keperluan dan yang mana satu sebenarnya kemahuan dan kehendak kita yang sebenarnya kalau kita tak beli pun tak apa, kita boleh hidup. Betul. Okey, kalau antara keperluan kehendak tu saya kata tadi berbalik kepada ilmu. So bila kita ada ilmu manage kewangan, kita tahu okey sampai hujung 2024 kita nak buat apa dengan duit kita. Apa duit kita akan digunakan. So sebab itulah kita kena, bila kita tengok barang kita cakap, contohlah kalau Yana baju raya biasa berapa helai? Saya. Contohlah kalau saya lah kan, contoh baju raya biasa 3 helai. 3 helai contohnya lah. So 3 helai tu sebenarnya adalah kehendak. Bukannya keperluan. Sebab keperluan biasanya kalau raya kita akan pakai yang betul-betul baju rayanya pada hari pertama saja. Hari lain mungkin tak sempatlah, orang datang, mungkin orang tiba-tiba datang, kita dah pakai baju yang masak-masak lah apa semua. So kita sekarang ni kena tetapkan dalam diri kita perlu beli apa yang keperluan berbanding kehendak. Dan kita kena beli, kalau di zaman ekonomi kita yang agak meruncing kan, so kita kena beli yang lebih penting daripada penting. So banyak benda yang penting. Kalau contoh kita wanita, macam Dr. Adam kata, banyak yang keluar-keluar suruh beli ada apa persen-persen baju lah, semua penting kan. Penting, jewellery penting. Apa yang lebih penting? Contoh perempuan kalau pakai tudung pink, nak handbag pink, nak kasut pink, nak semua pink kan. So kalau contohlah kat ruang tamu pun, contohlah hari ni stage kita semua pink kan. So kadang-kadang kalau sofa tu elok lagi, so kita guna je lah. Tapi disebabkan kehendak kita, mungkin desakan daripada dalaman kita, inner kita rasa macam nampak jiran beli sofa baru lah, why not aku tak beli, aku mesti nak lagi vote daripada dia. Tengok set dah sofa baru nak lagi vote daripada dia kan. So bila ada persaingan, ada kehendak yang melebihi keperluan, dan kita ni terlampau banyak sangat list yang penting, tapi kita kena beli yang lebih penting, tapi kita terbeli yang tak berapa penting. So disebabkan itulah kita macam tak apalah, belilah, mungkin ada duit kot, nanti ada duit masuk kot. Mungkin ada kot. So kita ni kadang tu kita dah tahu bajet kita, tapi ada kalanya kita macam
tak apalah, beli je lah. Kalau aku tak beli ni, kan hasut-hasutan. Kita selalu cakap hasutan syaitan, tapi padahal diri kita sendiri yang tak apalah, kalau tak beli mungkin next time tak ada promote. Kalau perempuan mungkin next time dia dah tak ada kot saiz ni, kan. Macam contoh saiz saya susah nak cari, kan. Nanti dah tak ada design ni, so beli je lah. Tapi di situlah kita kena kaitkan kehendak kita. So kita kena ingat muhasabah diri. Okey, aku kena beli yang keperluan. Baik, maknanya untuk keperluan dan kehendak ni kan Sugi, doktor, saya rasa kita perlu kenal pasti terlebih dahulu, kan. Kalau macam tadi doktor kata baju raya 3 helai, mungkin raya pertama tu je kita beli baju baru, sepersalinan yang baru, itu pun mengikut Islam juga, kan. Tetapi yang hari-hari lain tu mungkin kita boleh recycle baju-baju lama, tukar sikit styling. Yang orang lain tak pernah nampak lagi, kan. Exchange baju dengan adik-beradik. Kalau saya selalu buat macam tu. Baik. Dan Dr. Adam, mungkin kita boleh juga sentuh sedikit mengenai golongan yang muda sekarang ini. Yang tadi kita dah bercakap mengenai yang dah kahwin, dah ada komitmen bersama dengan keluarga. Tetapi yang baru bekerja, mungkin mereka rasakan komitmen aku mungkin bayar kereta sahaja ataupun sewa rumah, bayar rumah kalau yang dah beli rumah. Yang lain tak ada. Tak apalah kot, aku boleh spend lebih sikit. Kalau bagi golongan muda pula, bagaimana doktor melihat jerat hutang dalam kalangan mereka? Okey, berbalik kepada jerat hutang ni, kenapa orang sanggup membuat hutang untuk membeli sesuatu benda yang mereka nakkan adalah yang pertama disebabkan mereka tidak ada duit. Maksudnya bila mereka buat sesuatu hutang, contohnya kalau saya nak beli phone baru, kalau dalam bank saya tak cukup, let's say saya nak beli phone harga RM2,000, tetapi dalam bank saya tidak ada RM2,000, maka okey, saya tak boleh nak beli. Zaman-zaman dulu tak ada hutang, tapi sekarang ni okey, boleh pakai kredit kad. Tapi tak ramai orang-orang muda yang ada kredit kad, kad kredit. Tapi disebabkan adanya beli sekarang, bayar kemudian dan sebagainya, so orang-orang yang tak mampu dulu kala, sekarang ni mampu untuk beli apa sahaja. So bila kita membeli sesuatu benda yang di luar daripada kemampuan, bermaksud itu masih lagi bukan menjadi keperluan kita ketika itu. So macam tadi Dr. Aisyah bagi contoh, beli yang lebih penting daripada yang penting. Wah, itu first time saya dengar, kan. Yang lebih penting daripada yang penting. Dalam untuk konteks orang-orang muda ini adalah kita beli benda yang kita mampu, jangan beli benda yang kita tidak mampu. Sebab bukannya kadang-kadang kalau kita beli sekali itu tidak ada masalah, sekali. Tetapi dengan berhutang ini dia jadi satu tabiat tau. Dia macam ketagih. Akan berlaku ketagihan. Bila saya lihat orang-orang yang buat hutang ini, kadang-kadang saya tak faham. Okey, hutang yang pertama fine. Benda tu keperluan. Contohnya, kena buat sebab mungkin ada emergency. Mungkin ada masalah kesihatan dan sebagainya, terpaksa buat hutang. Tetapi bila mereka dah terjerat dalam satu hutang ini, mereka macam jadi ketagih. Jadi satu benda yang mereka sentiasa buat. So saya bagi contoh, kita dah biasa beli phone guna hutang. Kemudian kita beli baju guna hutang. Kemudian kita beli beg guna hutang. Dan kemudian kita beli macam-macam. Kadang-kadang dah jadi habit. Kadang-kadang makan di restoran pun kita guna hutang. Dan doktor, terbaru tadi produser kami cakap, beli kuih raya pun ambil dulu, bayar kemudian. So ini menjadi satu barah dalam masyarakat kalau kita tak tangini sekarang ini pada usia muda. So saya pun tak tahu, saya memang gesalah pihak kerajaan untuk buat sesuatu dari segi meregulatekan, kan, proses beli sekarang bayar kemudian itu. Sebab bagi saya ini adalah satu jerat, habit yang tak baik, satu, dan boleh jadi jerat kewangan pada masa akan datang. Jerat ataupun perangkap ini yang kita risaukan. Ramai orang kata jatuh dalam perangkap ini. Doktor dan juga Yana dan juga penonton, rakan wartawan kami Tasha sempat mendapatkan pengakuan seorang, mungkin boleh katakan pengalaman seorang yang pernah terjerat dalam masalah hutang ini. Jadi apa kata kita dengarkan dahulu perkongsian ini. Isu berhutang ataupun membuat pinjaman seringkali dianggap remeh dan tidak penting kerana kurangnya ilmu pengurusan wang harian, terutamanya ketika berbelanja. Malah, ada yang mula sanggup berhutang kerana ingin memenuhi kehendak serta minat terhadap sesuatu perkara tanpa sedar. Seperti yang dialami sendiri oleh Alia Maisara, 30 tahun, dia yang merupakan salah seorang mangsa yang terjerat dengan hutang tak perlu, tidak menyangka kerana keinginan dia sanggup untuk membeli barangan biarpun secara berhutang. Peristiwa ini sedikit sebanyak telah memberi tamparan hebat buat Alia yang kini tidak lagi mahu berhutang dan lebih berhati-hati untuk tidak berbelanja secara berlebihan. Semua ni happen dalam setahun yang lalu.
Memang saya akui saya ni memang jenis yang kuat shopping. Selalu nak shopping bila-bila lagi time gaji. Jadi sebab itulah saya boleh terjerat dengan hutang tak perlu ni. Masa tu saya memang boros sangat. Kalau boleh semua benda saya nak beli, semua benda saya nak. Saya akan cuba dapatkan sedaya upaya walaupun duit tak cukup. Masa tu pula mostly barang mewah yang saya beli memang ada jenis bayaran ansuran yang boleh saya guna dulu dan bayar kemudian. Pada waktu yang sama, saya juga ada kredit kad. Jadi lagi keraplah saya beli menggunakan cara macam tu. Sejujurnya saya cakap saya memang menyesal sangat. Sehingga sekarang saya masih lagi cuba untuk bayar hutang-hutang yang tertunggak tu. Sampai satu tahap terlampau banyak komitmen dan hutang yang saya kena bayar dalam satu masa. Saya memang rasa nak give up. Saya menyesal sebab terlalu ikutkan nafsu. Tapi saya tahu ni memang satu pengajaran yang saya kena hadapi dan terima. Saya memang tak akan ulang dah benda ni lagi. Saya memang takkan ulang dah benda ni lagi. Ini kata-kata daripada seorang yang dah terkonor ataupun yang dah terjerat dengan perangkap hutang yang pada awal-awal tu kita rasa macam kita boleh atasinya. Kita mampu untuk mengawal hutang ini. Tetapi hakikatnya apabila kita sudah jatuh dalam perangkap ini, mungkin sukar untuk kita baik semula daripada masalah yang telah menimpa diri kita tu. Dan Dr. Adam, tadi Sugi ada bercakap tentang hutang orang muda kan. Dan mungkin Dr. boleh perincikan lebih lagi, apa sebenarnya antara hutang-hutang yang sering kali dijebak okey, oleh orang-orang muda ni yang dalam sedar tak sedar sebenarnya diorang ni tengah terjerat dalam hutang ni. So bagi pengalaman saya sendiri sebagai seorang perunding kewangan, bila saya melihat orang-orang muda ini, biasanya mereka terjerat dengan beberapa hutang. Yang pertama, kereta. Ini kalau orang lelaki biasanya akan beli kereta dan pada zaman sekarang ni mereka nak menunjuk-nunjuk kan. Tak nak beli kereta-kereta murah, tak boleh, tak kelas, tak Vogue kata Dr. Aisyah. Yang kedua adalah perempuan gorgeous. Gorgeous. Yang kedua ini adalah pinjaman peribadi. Okay, pinjaman peribadi terutamanya sebab orang-orang muda ni mereka nak berkahwin. Dan bila mereka nak berkahwin ini, mereka nak kahwin tu naklah Vogue, nak gorgeous kan. So sama juga lelaki ataupun wanita. Mereka akan buat pinjaman peribadi semata-mata untuk membayar kos perkahwinan tersebut. So ini menjadi satu jerat yang terbesar bagi saya. Ini betul jerat percintaan ni. Ini memang betul-betul jerat percintaan kewangan semua ada. Ya, semua jeratlah kat situ. Memang perangkap paling besar. Di mana kalau kita buat pinjaman peribadi ini, pinjaman peribadi adalah merupakan salah satu bagi saya hutang jahat yang paling besar. Sebab apa? Sebab bila kita buat pinjaman peribadi, tidak ada aset yang kita boleh contohnya kalau dijana semula. Contohnya kalau kita beli kereta, kita boleh gunakan kereta untuk bekerja. Kalau kita beli kereta, kalau kita tak mampu bayar hutang, kita boleh jual kembali, sewa ke orang. Tapi kalau kita buat majlis kahwin, kita hanya ada memori-memori indah yang mungkin tak seindah kabar dari rupa. Betul tak? Yang mungkin akan bertukar menjadi pahit apabila perlu membayar hutang. Setiap hari kena bekerja dan benda ni akan menimbulkan masalah rumah tangga, pergaduhan dan sebagainya. Itu yang kedua lah, pinjaman peribadi. Dan yang terakhir, of course, credit card. Kad kredit. Orang-orang muda ni kadang-kadang dia nak ada kad kredit. Kenapa? Sebab mereka nak kadang-kadang bukan saja nak beli barang-barang yang ada di Malaysia ini, beg baru, gadget-gadget baru dan sebagainya. Tetapi mereka nak gunakan untuk travel ke overseas. Sebab bila mereka travel ke overseas, kalau mereka ada credit card, maksudnya mereka boleh berhutang ketika mereka sedang travel. Dan mereka bayar sikit-sikit. Dan benda ni akan menjadi barah juga sebab hutang kad kredit ini merupakan hutang yang mempunyai kadar faedah paling tinggi. 18% setahun. So bayangkan kalau mereka tak bayar, duit ini akan jadi besar dan besar dan besar sehingga mereka tak tahu nak buat apa. Betul. Dan berbalik kepada apa yang doktor cakap tadi kan, kalau kad kredit ni kalau nak guna, tolonglah kena ada ilmu. Jangan sampai tahap tak bayar. Sebab kalau anda bayar, banyak juga faedahnya. Tapi kalau tak bayar, nantikan jerat percintaan, segala bentuk jerat yang akan ada. Tapi Dr. Adam, sebelum kita ke Dr. Siti Aisyah, saya nak tanya juga, hutang, nak tak nak kita semua akan ada hutang. Betul? Macam tadi saya bercakap kepada Yana, saya kategorikannya sebagai healthy hutang dan yang tak healthy. Macam
kereta macam doktor katakan tadi, kita perlukannya. Betul. Jadi pasti akan berhutang dengan bank atau sesiapa yang kita beli kereta kan. Kalau rumah kita perlukannya, pasti kita akan berhutang. Jadi boleh sahaja seseorang itu berhutang, tetapi kita harus tahu dengan siapa dan di mana dan apa yang harus kita berhutang. Macam mana nak urus hutang Betul. tu? Betul. So tipsnya kalau kita nak gunakan hutang, instrumen hutang, saya selalu kongsikan kepada orang ramai, hutang ini dia bukannya jahat semata-mata. Dalam dunia ini Allah ciptakan makhluk-makhluknya berdua. And berpasang-pasangan. Betul. Contohnya ada lelaki, ada perempuan. Ada hitam, ada putih. Okey, ada baik, ada jahat. Begitu juga dengan hutang. Hutang ini ada baik, ada jahat. Begitu macam apa yang Sugita bagi tahu tadi. So hutang baik ini yang saya kategorikan hutang baik ataupun hutang yang healthy, yang healthy. sihat. Healthy that. Okey. Hutang baik ni adalah hutang yang ada keperluan yang betul-betul dia maksudnya dia adalah satu keperluan. Contohnya rumah. Rumah adalah satu keperluan. Tetapi rumah kondominium, rumah apartmen, itu rumah landed, rumah bungalow, bungalow, first time dengar. Itu membezakan sama ada keperluan ataupun kehendak. Begitu juga dengan kereta. Kereta ada je kereta yang boleh bawa kita daripada point A kepada point B yang harganya mungkin 30,000 sahaja. Tapi dalam masa yang sama ada juga kereta yang 80,000. Kan? Sedangkan 80,000 itu hutang, komitmen yang kita kena bayar adalah 2 kali ganda dengan hutang yang kita beli kereta hanya untuk bawa kita daripada point A kepada point B. Saya cukup kadang-kadang bila saya tengok kan anak-anak muda tanya bila tengok kereta mereka drive kan, dengan gaji yang mereka ada, saya macam ngilu tau rasa. Kan. Seram. Macam saya sendiri pun bila saya pulang ke Malaysia, time tu saya mula nak membina kerjaya saya di Malaysia ini, saya memang beli kereta used car second hand sahaja. Yang saya boleh bayar cash dan saya gunakan. Kereta tu adalah rosak-rosak sikit tapi dia mampu memenuhi keperluan saya ketika itu. Banyak je sebenarnya tips yang Dr. Adam dah bagi kan. Betul. Tapi kan Dr. Siti Aisyah di hujung perbincangan kita ni kan, kita kena faham peranan. Betul, dan seringkali kalau bercakap tentang institusi kekeluargaan ni kan, wanita, isteri automatik akan Menteri jadi Kewangan. Menteri Kewangan. Nampak sangat tu Menteri Kewangan. Ada rule lah. Dan mungkin sebagai Menteri Kewangan dalam keluarga kita, apa peranan paling penting yang perlu kita mainkan, dan yang kedua bagaimana sebenarnya untuk kita memastikan perbelanjaan keluarga kita tu tak burst dan tidak akan kita terjerat dalam hutang kemudian hari. Okey, dia ada dua je. Macam mana kita nak maintainkan kita punya keuangan kita. Yang pertama, kita kena ada strategi. Contohlah orang marketing, orang yang memberi hutang kepada kita, dia ada strategi dia. Contohlah beli barang apa, bayar dulu, ambil dulu bayar kemudian. So itu strategi mereka. Tapi kita juga, kita jangan kita ni kena bijak. Kita kena jadi pengguna yang bijak. Kita kena jadi, kalau penghutang pun penghutang yang bijak. So kita mesti ada strategi macam mana kita nak menyusun. Contohlah kita cerita tadi pada tahun ni banyak sangat bayaran kita kena buat. Okey, kita dah strategikan. Okey, gaji 2 bulan ni untuk bayaran untuk menyambut puasa ataupun masuk sekolah. Okey, gaji 2 bulan lagi untuk raya pula. So kita dah memang merancang daripada awal. Yang terjadi terjeratnya kerana mereka tidak merancang. Sebab itulah pepatah Melayu kan. Saya suka sebut pepatah Melayu kan. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. So memanglah kalau kita tak sesal, kita tak muhasabah diri, kalau kita pakai baju tak ukur di badan sendiri, kita ukur di badan orang lain, memang akhirnya kita akan terjerat. So ingat, kita kena sentiasa berstrategi dalam keuangan kita sebagai Menteri Keuangan, dan kita juga perlu ada ilmu dan kita kena sentiasa muhasabah diri. Kadang kalau dalam Islam pun kita kena ingat, kalau kita meninggal pun mungkin kalau dalam satu hadis tu ada beritahu bahawa roh akan tergantung jika si mati itu ada hutang. Dan ada satu lagi dalam hadis yang mengatakan bahawa hutang ni ibarat di malam hari akan mendatangkan kerisauan dan di siang hari akan mendatangkan kehinaan. Sebab bila orang yang berhutang, memang hari siang dia akan fikir, aku ada hutang dia. Contohlah kita ada hutang dengan kawan-kawan, dengan bank apa ke, tiba-tiba bank akan call hari siang kan, scammer ke apa semua akan call. So kita jadi macam tak tenang. So kita perlu ada strategi, sentiasa muhasabah diri dan sentiasa ukurlah baju di badan sendiri. InsyaAllah planning kita akan
baik punya. Jadi Menteri Kewangan ke Perdana Menteri ke Timbalan Perdana Menteri semua kena bincang baik-baik. Tapi tak, saya suka apa yang Dr. Siti Aisyah katakan, tiada ketenangan itu membawa kepada masalah mental dan pelbagai lagi masalah. Dan mungkin di penghujung ini Dr. Adam, dengan musim perayaan yang akan menjelang tidak lama lagi, sedikit nasihat bagi mereka yang ingin berbelanja. Bukan kata tak payah berbelanja, tak boleh berbelanja, mereka nak tak nak akan berbelanja, tetapi apa yang harus mereka ingat? Okey. Satu tips yang saya nak kongsikan, tips ni saya gunakan iaitu divide and conquer. Wow, dahsyat. Divide and conquer ni maksudnya saya confident lah. Saya tak boleh nak menghalang anda untuk tidak berbelanja. Okey, semua orang akan berbelanja, terutamanya menjelang musim perayaan nanti. Tetapi apa yang anda boleh buat adalah, okey, contohnya saya nak beli perabot baru, saya nak beli baju raya baru, saya nak beli semua banyak benda. Dengan apa resources yang kita ada ini, kita tengok, okey, kita tahun ni mungkin kita nak beli baju raya dulu. Tahun depan baru kita akan beli perabot baru. Tahun lagi satu mungkin kita akan beli contoh barang-barang baru ke dan sebagainya. Maksudnya jangan beli nak semua sekaligus. Tengok bab kata apa yang Dr. Aisyah cakap. Strategi. Ya, maksudnya beli yang paling penting. Dalam banyak-banyak benda yang penting, saya yakin semua benda penting zaman sekarang ini, yang paling penting itu. Dan saya nak akhiri dengan, kalau kita gagal merancang, kita akan merancang untuk gagal. So, pastikan anda merancang setiap perbelanjaan. Macam tu lirik lagu. Sebelum percintaan. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Siti Aisyah Yahya dan juga Dr. Adam Zubir atas perkongsian yang cukup memberikan manfaat pada hari ini. Diharapkan ibu bapa ataupun yang singlet di luar sana, orang-orang single itu, ini kelakar lah. harus pentingkan perancangan kewangan kita sebaiknya. Ya, terima kasih kedua-duanya. Dan anda di rumah, sekarang ni banyak pertunjukan fashion. Ini kami nak kongsikan bersama dengan anda pertunjukan fashion Fiziwu. Terima kasih, Doktor. Thank you. Gaya yang moden dan selesa pasti dititik beratkan dalam pemakaian, lebih-lebih lagi di pagi Aidilfitri. Tidak asing lagi, dalam bidang fashion tanah air, jenama Fiziwu kembali dengan koleksi terbaru sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri. Berkonsepkan Mediterranean dan menjadikannya sebagai inspirasi bagi melengkapkan koleksi Rivera Raya ini. Kali ini macam dia menunjukkan sisi lagi satu of Fiziwu, sisi kematangan. Kita bukan mengeluarkan koleksi yang suka-suka terlalu imajinasi dan juga sebagainya, tapi koleksi yang boleh orang tengok dia boleh relate. Itu yang saya nak pakai pada hari raya pertama. So itulah yang kita cuba untuk ketengahkan pada kali ini. Dari rekaan untuk kali ini kita ambil inspirasi daripada Mediterranean. So you know when we talk about Mediterranean, it's very Fiziwu in a way, dari segi climate kita, dari segi you know, like rutin kita bila kita holiday kepulauan tropical, you know. So it relates back to what Fiziwu bila kita sambut pun usually hari yang macam panas, you know. So whatever decision that we make for this year raya, memang dia relate balik, dia reflect balik dengan kita punya tema tahun ni. Untuk koleksi ni kita mempunyai 24 design untuk perempuan dan 24 design untuk lelaki. I mean like 24 SKU. So we have like a lots of colour yang pairing balik dengan perempuan. Tapi something different about this year raya, kita keluarkan lace punya options dan juga jacquard. Dan juga printed. Ya, dan juga printed. So banyak yang cutting juga. Untuk tahun ini dia lebih relax, you know. And then something a bit different untuk tahun ini adalah kita keluarkan instant sampin. Keluarkan produk, design dan juga sebagainya, benda yang saya boleh relate dan saya enjoy untuk saya pakai. Dia biasalah, setiap tahun pun saya memang suka Fiziwu punya collection sebab saya memang pakai Fiziwu punya collection every year. So this year pun datang untuk support dia. Saya paling suka yang warna putih tu, ada yang dia warna putih yang ada corak-corak tu. Itu yang saya paling suka lah. Okey, rekaan Fiziwu memang tak pernah mengecewakan. Saya memang suka rekaan dia daripada beberapa tahun lepas lagi, sejak saya dah tengok dia punya rekaan. Satu about Fiziwu ni, dia punya material tu memang nampak expensive. Koleksi kali ini amat sesuai bagi mereka yang inginkan kelainan. Tidak hanya tertumpu kepada fabrik, rekaan ini juga mampu menaikkan seri pemakai. Semoga koleksi ini mampu menjadi inspirasi dan ilham buat anda bergaya pada pagi Lebaran nanti.
baik, itu sedikit inspirasi buat anda yang mungkin tengah membuat persiapan baju raya anda. Dan kini di studio, kalau pagi tadi mungkin anda sudah pun mendengar suara mereka berdua bersama dengan seorang lagi di Cool 101, dan kini mereka berdua bersama saya di studio. Kita bersama dengan Haiza dan juga Muaz. Hai, selamat tengah hari. Bukan pagi tadi kerja. Selamat tengah hari. Masih bertenaga? Masih lagi. Masih. Cara puasa setakat di hari Alhamdulillah, berjuang. Okey, baik. Seperti mana yang kita semua tahu, pagi on point kini bersama dengan anda berdua dan juga Pak Nil. Betul. Haiza, Muaz plus Datuk Aznil. Ya, Datuk Aznil. Jadi mungkin anda boleh kongsikan bagaimana setakat ini bekerjasama dengan Datuk Aznil ataupun lebih mesra dipanggil Pak Nil. Yes, kita rasa honoured sangat sebab seorang legend bersama dengan kita. Rasa satu pengalaman yang indah walaupun ini masuk minggu yang kedua dia bersama dengan kita sebab pelbagai pengalaman yang ada yang dia kongsikan dan vibe serta chemistry alhamdulillah. Hari pertama kita datang, kita masuk terdapat betul sebab dia membawa satu aura yang dahsyat. Dia melangkah dengan pakaian dia, dengan energi dia, dengan cerita, ada 1001 cerita. So dengan Pak Nil ataupun Datuk Aznil ni bak kata dia lah nak cerita pasal kehidupan, nak cerita pasal perkahwinan, nak cerita pasal orang putus cinta, nak cerita pasal menyondol dan penyondol, semua dia boleh dia kata. So okey Pak Nil, kita bentang ke semua. So topik pun berbeza-beza lah. Baik. Tapi saya nak tanya Muaz, selepas kehadiran Pak Nil, adakah Haiza lebih bersama dengan Pak Nil di alam Muaz? Kau cari geng kau lah Muaz, aku dah ada geng. Tergugat lah. Sebenarnya tak ada apa-apa pun sebab memang kita apa-apa pun bertiga je kan. And yalah, you cuba bayangkan you bersama dengan idola you. Yang you selalu daripada you belajar sampai sekarang suddenly you bekerja dengan dia. So kita rasa sangat berbangga lah. And Pak Nil sebab dia pandai. Dia pengalaman dia banyak. Jadi dia pandai untuk blend bersama macam mana kalau on air 3 orang. Tapi yang paling best bila Pak Nil masuk, kita rasa umur kita semua sama. Maksudnya semua 40-an. Okey, tak apa, young at heart lah orang kata. Young at heart. Okey, baik. Dan kalau sebelum ini kita semua tahu yang kehadiran Jamal Jamaluddin di segmen malam iaitu cerita malam kita, dan hari ini sekarang inilah Pak Nil kan. Pak Nil bersama dengan Pagi On Point dan dekat petang pun kita ada tetamu juga ataupun kita panggil rakan cool. Ya, mungkin boleh kongsikan feedback daripada pendengar-pendengar berkaitan dengan cerita malam ini. Cerita malam kita bersama dengan Abang Jamal Jamaluddin. Dia punya kalau kita tengok WhatsApp dekat Cool 101 punya telefon tu, berderet-deret nak buat ucapan, nak minta lagu, kenangan semua ada. Sebab Aizah sampai pagi, kalau pagi kita sampai nak on air tu kita cek, wow, banyaknya ucapan untuk kekasih tercinta ganda 23 kan. Sebab yalah, legend apabila on air ni dia tak perlu cakap banyak pun sebab ramai orang rindu dengan suaranya, dengan cara dia ke udara kan. Jadi Jamal Jamaluddin ni dia ada di satu tempat yang memang orang lain tak boleh gugat. Jadi malam bila dia masuk je dah ready to go kan, sebab dia kembali on air selepas lebih kurang dalam 6 tahun. Jadi peminat dia memang rindu sangatlah nak dengar suara dia. Baik. Rakan cool yang petang bersama dengan Hanif Miswan. Cool ada rakan ahli keluarga bahagia. Betul. Mengenai Haze. Okey, Haze bersama dengan Hanif, dia teman Hanif sebelah petang. Itu pun feedback dia sangat baik. Kita tengok untuk Pak Nil, untuk Haze dan untuk Abang Jamal Jamaluddin, komen-komen yang ada cukup memberikan impak yang baik. Dan tak ketinggalan lah komen untuk kami ada juga yang baik. Sentiasa ada sebab sekarang ni kita tahu kalau Sugi tengok kita punya line up, yang bunga seorang je. So, dia disayangi lah. Saya kumbangnya seorang, Fahrain Ahmad. Cool 101 kita seorang lah. Rasa bunga lah. Adik bongsu. Okey, baik. Dan dengan penyampai-penyampai baharu dan anda yang sedia kala di Cool 101, dengan kata Cool 101 ada kempen juga. Jadi apa yang istimewa dan berbeza tahun ini? Untuk 101 Cool, kita akan turun padang. Sebenarnya kita melihat keadaan orang sekeliling tahu. Kita faham dengan keadaan ekonomi yang tak berapa cantik. Kita akan pilih ataupun secara random lah Muaz untuk kita bantu sebenarnya mereka yang memerlukan. Walaupun orang nampak macam 101 tu kenapa tak 1001 ke, tetapi orang yang betul-betul memerlukan, dia memandang RM101 ini satu amount yang banyak sebenarnya. Dan video tu kita telah pun kongsikan di Instagram Cool 101. Untuk video yang pertama kita ada kongsi untuk membantu ada ibu yang nak membayar pakaian mereka lah untuk
persiapan Raya Ramadan sekolah ni. Dan untuk video yang baru-baru ni, Muaz ada share juga mengenai adik-adik kita yang bawa Grab. Mereka ni masih lagi muda, 19 hingga 20 tahun, buat part time. So kita nak tengok macam mana diorang dapat secara berapa ringgit diorang dapat dalam masa seminggu ataupun sebulan. So end of the video tu kita belanjalah diorang makan. Dan diorang rasa terharu lah kan. Dan cerita tu ada inspirasi lah juga. Ya, dalam bahasa Inggeris orang kata any amount is a good amount. Okey, baik, di penghujung ini saya rasa anda berdua boleh buat closing. Commercial break. Sebab mereka rindu kot. Pagi tadi dah dengar, sekarang nak dengar sekali lagi. Terima kasih Muaz dan Haiza. Dan okey, throw ke commercial break pula. Baik, Haiza dan Muaz plus Dato' Aznil. Kami dari Cool 101 Pagi On Point. Jumpa selepas ini di Wanita Hari Ini. Okey, habis saya nak cepat. Mana tu? Sebab dah sampai hujung. Cakap ada iklan. Okey. Jom kita iklan kan? Apa ni? Okey, jom kita dengarkan dulu iklan ini. Bukan dengar, tengok. Thank you guys. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hai, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan memandangkan kita bakal memasuki bulan Syawal lagi 28 hari. Mungkin ada dalam kalangan anda yang sedang membuat perancangan untuk memilih baju raya anda. Dan untuk itu, Yana bersama dengan Mas Anisha Zailan yang merupakan Pereka Fashion Bulan Bintang. Apa khabar, Mas? Baik, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Mas, hari ini bersama dengan Bulan Bintang. Dan kabarnya Bulan Bintang ni memang terkenal dengan pelbagai pilihan warna baju raya. Betul. Tapi untuk tahun 2024 ni lah kan, apa antara warna yang hot di pasaran sekarang? Okey, kalau dekat Bulan Bintang, kita ada 70 pilihan warna baju Melayu. So, baju Melayu yang 70 kali ni kita boleh padankan dengan 40 desain wanita. So, basically, 40 desain wanita tu, dekat dalam 40 desain tu ada lagi color-color lain. Yes, so macam you guys kalau nak tahu, warna hot-hot untuk 2024 dekat Bulan Bintang is color brick orange. Ya, tapi ada di bawah di sini hari ni? Yes, of course, kat depan ni. Ya, salah satunya, this is the brick orange. Yes, and then kita bukan ada satu jenis orange je. Dekat Bulan Bintang kita ada juga 5 jenis orange, which is brick orange, kita ada dusty orange, burnt orange. And color orange tu bukan color tu je yang hot. Color-color hot seperti lilac, burgundy, pistachio dan banyak lagi. Okey, anak beranak pakai sedondon berbagai warna. So mana-mana family yang macam nak cari baju Melayu untuk sedondon satu family, seisi keluarga, boleh cari kat Bulan Bintang sebab baju ayah-ayah yang baju ayah, anak, mak semua boleh dapat. Saiz semua ada, color semua ada. Wow, bestnya. Dan kalau kita tengok kan di social media, Bulan Bintang ni terkenal dengan ciri pesak fleksi. Betul. Apa tu? Boleh ceritakan? Okey, so kebiasaannya pesak fleksi ni kalau kita tengok dekat baju Melayu kita ada hidden zip dekat lengan baju Melayu. So hidden zip dekat lengan baju Melayu tu kalau untuk para lelaki macam nak pergi surau ke ataupun ambil wuduk ke senang. Or during raya they can like sisir baju and then tolong wash the dish. Tapi tuahnya. Hebat siapa yang tolong. So untuk 2024 kita buat penambahbaikan. So Bulan Bintang buat penambahbaikan dengan adanya pesak fleksi. So pesak fleksi ni kalau kita buka zip dia, kita nampak ada expansion fabric where the expansion fabric tu dia memberi keselesaan, dia bagi extra space. So for example like you guys nak takat gambar during raya, you guys boleh like tutup and then put smart-smart, right, like macam ikut the body. But if you guys nak solat ataupun you guys nak macam makan, korang boleh buka untuk rasa lebih selesa. Bila perut dah besar sikit. So buka, dulu sikit. Okey, baik. Dan macam yang Mas ceritakan tadi, di Bulan Bintang ada baju untuk seisi keluarga kan? Betul. Tapi apa sebenarnya yang membezakan jenama Bulan Bintang dengan jenama-jenama yang banyak ada di pasaran sekarang ni? Okey, so actually kat Bulan Bintang kita ada kepelbagaian dan practicality dia. So for example, yang pertama, size dan design. Dekat Bulan Bintang kita ada size from, kalau untuk dewasa kita ada standard size until plus size which is up to 5XL. Yes, and then kita ada juga untuk baby
daripada 0 until 13 years old. So 13 tahun. Yes, 13 tahun. 0 hingga 13 tahun. And dari segi design, kita bukan ada cekak musang je tau. Kita ada baju teluk belanga yang baru-baru ni Abang Remy pakai. And then kita ada kurta. Ya, kita ada jenis baju Melayu pun slim fit dan tailored fit. Okey, jadi kepelbagaian dari bulan bintang itulah yang menjadikannya berbeza dengan jenama-jenama yang lain. Betul. Okey. Tapi selain dari itu, kalau nak tahu baju slim fit dengan tailored fit pun sebenarnya diorang ada like macam pesak tau. Kalau baju tailored fit, kita ada pesak dekat sisi tau. So pesak tu dia membuatkan kita rasa lebih selesa. Dia tak ketat, dia tak loose. Cutting dia regular. But for the slim fit, kita punya baju tak ada pesak. So siapa yang nak nampak smart, bergaya, pos-pos hari raya, boleh pakai slim fit. Boleh pilih mana satu yang nak. Bolehlah OOTD bersama ahli keluarga. Okey. Ya, ada lagi. Baju perempuan pun. Silakan. Baju perempuan. Ya. So, okey, saya nak tunjuk baju perempuan kita ada practicality dia, which is kita ada breast fit zip. Kalau you guys nampak kat sini. Ya, kita ada breast fit zip. So kat sini macam ibu-ibu yang mengandung nak melarang macam Syiana boleh je pakai baju ni because you guys boleh breastfeed during raya, tak susah. No need to tukar baju and semualah. Ada lagi yang nak dikongsikan? Ya, itu saja. Okey, baik. Dan kalaulah ada dalam kalangan penonton sekarang ni kan yang sangat-sangat tertarik, berminat nak tahu lebih lanjut lagi tentang rangkaian pakaian yang ada dari bulan bintang, bagaimana caranya? Okey, actually kita ada banyak platform jualan untuk para pembeli. Kita boleh, you guys semua, para pelanggan boleh visit our website, bulanbintang.hq.com. And korang boleh follow our IG, Instagram dan Facebook, Bulan Bintang HQ. And juga korang juga boleh follow TikTok kita, Bulan Bintang Clothing. Tapi pada para pelanggan yang nak tengok lebih details, like nak tengok baju, nak try kat fitting room, diorang boleh pergi ke butik kita lah. Kita ada 12 butik rasmi Bulan Bintang seluruh Malaysia. If you guys nak tengok lagi, boleh visit our social media. Okey, baik. Dan dengar cerita, Bulan Bintang ada something special, sesuatu yang istimewa untuk penonton wanita hari ini. Betul. Apakah itu? Okey, so Bulan Bintang nak bagi para pemenang tiga para pemenang yang pantas untuk voucher RM100 daripada Bulan Bintang. So, apa yang kena buat is kena jawab soalan. So, soalan dia apa benda? Soalan dia? Yes. So, soalan dia, berapakah pilihan warna baju Melayu 2024? Yes, korang kena jawab soalan tu dan bersertakan hashtag Bulan Bintang XWHI. So, jangan lupa korang kena komen dan ada hashtag dekat kita punya Facebook dan Instagram. Latest post Bulan Bintang HQ. Dia tanya-tanya soalan tau. Kita nak bagi voucher ni kat pemenang. Okey, baik. You guys kena komen, okey? Voucher bernilai? RM100. RM100 untuk tiga orang yang terpantas. Dan bukan saja pantas, kena jawab dengan betul. Yes, kena jawab dengan betul. Soalan dia anda boleh lihat sekali lagi. Gunakan hashtag apa tadi, Mas? Bulan Bintang XWHI. Okey, Bulan Bintang XWHI. Cepat-cepat, jangan lepaskan peluang ini. RM100 itu lepas untuk baju seorang dalam ahli keluarga anda. Betul. Okey, baik Mas. Terakhir, mungkin boleh kongsikan sekali lagi social media Bulan Bintang? Okey, social media kita, you guys boleh follow our Facebook and Instagram, bulanbintanghq.com. That's our website. Bulan Bintang HQ is our Facebook and Instagram. Dekat TikTok, Bulan Bintang Clothing. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Mas Anisha Zailan selaku Pelaku Fashion untuk jenama Bulan Bintang. Cantik-cantik koleksinya. Terima kasih. Dan kepada anda juga kalau nak cantik bergaya seperti Remy Ishak, Nadine Nasar, siapa lagi? Dayan Trisha dan ramai lagi duta-duta Bulan Bintang, boleh terus ke laman seperti yang dikongsikan oleh Mas tadi. Terima kasih sekali lagi dan kepada anda jangan ke mana-mana. Kita nak berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami dan sedar tak sedar kita dah pun sampai di penghujung siaran hari ini. Kita nak ucapkan kepada anda terima kasih banyak-banyak. Okey, sebab setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Kita dah bercakap banyak tentang topik kewangan pada hari ini. Diharapkan dapat memberi input dan juga manfaat kepada kita semua. Dan WHI akan kembali esok dengan topik kesihatan yang berkait dengan bulan puasa ini. Betul. Mungkin ramai yang mengadu, saya sewaktu puasa ni saya migraine, saya sakit gastrik. Macam mana?
Itulah topik yang kita bincangkan esok, itu penyakit di bulan puasa. Jadi jangan lupa temu janji anda bersama dengan rakan setugas kami yang lain. Untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Selamat berbuka, selamat bersahur, selamat berpuasa dan selamat menjalani ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Jaga diri anda baik-baik sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih. Stay safe semua. Assalamualaikum. Bye. Masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu.